perumpamaan itu menggambarkan bagaimana lembutnya, bagaimana penuh kasih sayangnya, seperti mana seorang ibu yang sedang menenangkan anaknya bila menangis. Dalam hadis yang ke-1392, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakhtubu 'ala al-mimbar. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar. Mimbar ini adalah tangga yang dibuat untuk Nabi menyampaikan khutbah. Dan di situ ada 3 tangga. Dan pada bahagian yang selepas tangga yang ketiga, Nabi akan duduk. Ada tempat agak datar setelah tangga yang ketiga untuk Nabi duduk. Orang pertama yang membuat mimbar untuk Nabi adalah seorang yang pandai dalam bidang kayu, namanya siapa namanya? Tamim ad-Dari. Dia yang membuat, dan yang sponsor adalah seorang perempuan sahabiyah yang membiayai. Dibuatkan mimbar untuk baginda Rasulullah dengan tujuan 2. Yang pertama, untuk keselesaan Nabi, supaya Nabi boleh menyampaikan walaupun dalam keadaan duduk. Dan yang paling utama sekali adalah agar supaya dapat dilihat oleh kaum muslimin yang jumlahnya semakin ramai. Awalnya baginda Rasulullah SAW hanya berdiri di atas jidh'. Di atas jidh' ini, jidh' itu kalau pokok korma, batang pokok korma yang bahagian bawah yang lebih hampir kepada akar dan tanah, itu namanya jidh'. Potongan itu yang Nabi berdiri untuk menyampaikan khutbah di situ. Kemudian dilihat karena sahabat ingin mencari yang menyelesaikan kepada baginda Rasulullah, maka dibuatlah mimbar. Dan di mimbar itu ada 3 tangga. Selepas tangga yang ketiga ada papan untuk Nabi duduk, dan itu lebih selesa bagi baginda Rasulullah SAW. Dan ketika di-offer kepada baginda Rasulullah, Nabi pun menerima untuk dibuatkan untuk beliau mimbar. Dan ini bahagian daripada perhatian para sahabat kepada hal-hal yang menyelesaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketika baginda naik ke atas mimbar, jidh', batang pokok korma yang biasa Nabi berkhutbah di atasnya itu ditinggalkan oleh Nabi. Saat ditinggalkan oleh Nabi, maka pokok korma atau batang pokok korma itu menangis. Sehingga tangisan itu didengar oleh para sahabat, dan ini adalah satu hal yang amat luar biasa. Tidak hanya yang mendengar itu Rasulullah sahaja, kalau yang mendengar adalah Rasulullah, satu mukjizat. Tapi ini sahabat boleh dengar juga. Maka suara yang semakin lama semakin kuat mengganggu khutbah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, sehingga Nabi pun pada akhirnya turun daripada mimbar dan menghampiri batang pokok korma tadi untuk ditenangkan oleh Nabi. Katanya dalam satu riwayat dinyatakan Nabi tenangkan batang pokok korma itu daripada menangis, umpama seorang ibu yang menenangkan anaknya yang sedang menangis. Ya, ini perumpamaan itu menggambarkan bagaimana lembutnya, bagaimana penuh kasih sayangnya, seperti mana seorang ibu yang sedang menenangkan anaknya bila menangis.
Maka dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, katanya kalau Nabi tidak turun dan tenangkan batang pokok korma itu daripada menangis, maka batang pokok korma itu akan menangis sampai hari kiamat. Ada kita nampak kayu, nampak banyak. Tapi lillahi fi khalqihi syu'un. Allah Subhanahu wa taala menciptakan keajaiban pada makhluknya sehingga terbuka kepada kita dengan dasar iman kepada Allah atas keajaiban ciptaan Allah, sehingga hal-hal yang tak masuk di akal pun juga kita pun melihat keajaiban yang Allah zahirkan daripada sesuatu yang ikut hukum akal logik. Macam mana kayu batang boleh menangis? Ya, karena akal kita bukan segala-galanya untuk menilai sesuatu. Akal mempunyai keterbatasan. Iman kekuatannya lebih luas berbandingkan kekuatan akal. Ini berkenaan dengan al-jiri' dan juga mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.